Okay, so hari ini kita masih lagi dalam topik line and angles. Right, kita nak construct angle of 60 degree and angle of 120 degree. Alright. So, tengok macam mana kita nak lukis. Semua dah ada jangka lukis ya? Okay, so first, okay, ambil jangka lukis awak. Okay, first kali macam mana kita nak lukis angle of 60. Okay, letakkan jarum ni di atas bucu K ya. Okay, di atas bucu K. Okay, lukis ya, masing-masing lukis. Buat je garisan KL ni, buat je garisan berapa sentimeter pun tak kisahlah. Awak buka je berapa cm. Okay. Kemudian buka sehingga pada titik L ni. Alright, buka sehingga sampai titik L. Alright, so apa yang kita buat selepas tu? Okay, kita gerakkan jangka lukis, compasses ke atas sampai tengah-tengah ya. And then kita buat satu arc. Okay, kita buatkan arc. Okay, kat tengah dia. Okay, kemudian kita pindahkan yang tajam tadi dekat L pula dengan ukuran yang sama ya. Jangan ubah ukuran. And then kita buat satu lagi arc biar jumpa persilangan antara dua ni. Okay. Biar jumpa persilangan antara dua ni. Okay. So, kita dah dapat. Okay. So, sudut JKL. So, yang mana sudut JKL? Kita ambil pembaris. Okay, ambil pembaris. Lepas tu, gariskan daripada persilangan tadi kepada K. Okay, sampai kat sini. Okay, sudut yang dibuat antara ni KL dan garis ni adalah 60 darjah. So kita tandakan yang ni sebagai J lah. Okay, JKL. Alright. So sudut ni adalah sudut 60 darjah. Okey, percaya tak sudut 60 darjah? Okey, cuba ambil protractor. Okey, kita cuba ukur. Betul tak sudut ni 60 darjah? Okey, macam mana kita nak ukur? Okey, letakkan biar sudut ni dekat tengah-tengah ya. Okey, tengah-tengah. Kita pusing dia. Okey, kita pusing biar betul-betul sini. Okey. Okey, kita cuba tengok daripada sini sampai ke sini. 60 kan? 60. Tengok daripada luar ni sampai sini dia adalah 60. Okey, faham? Okey, maksudnya kita gerakkan sini daripada sini sampai sini adalah 60 darjah, 60 degree. Okey, faham ya? Okey, so sudut ni adalah 60 darjah. Boleh semua? Faham macam mana nak construct 60 degree? Hello? Faham, teacher. Okey. Jangan tengok je, mesti buat sama-sama. Okey, seterusnya teacher nak lukis sudut 120 darjah EFG. Okey, dengan center dia adalah F. Okey, dengan center dia adalah F. Okey. So di sini macam mana nak buat? Okey, letakkan jarum ni.
Okey, letakkan jarum jangka lukis awak di atas F. Okey, kemudian sama macam tadi. Okey, macam tadi kita ukur dulu daripada ni. Okey, sampai F ni. Okey, mesti ukur sampai G ya. Dia punya bukaan ni mesti buka sampai G. Okey, mesti ukur sampai G. Lepas tu kita ulang semula step yang buat 60 tadi. Okey, kita ulang balik step 60 tadi. Okey, first macam mana kita buat? Okey, kita buat ni. Kemudian okey, satu. Okey, ini step yang pertama. Okey, step kedua, kita pindahkan ni ke sini pula. Okey, ukuran tadi, jarum tadi di atas persilangan. Okey, kita buat satu lagi. Okey, satu. Sini satu lagi. Okey, tukar jarum kepada F pula. Okey, kita cuba cari persilangan pula yang ni. Alright, so kita dapat dua persilangan dan kita ambil pembaris dan kita gariskan. Okey, so sudut yang dibuat di sini adalah 60 darjah. Okey, faham? Okey. Teacher, Ya. boleh balik yang step yang kedua tu untuk dapatkan dua persilangan. Untuk yang ni. Okey, first. Okey, teacher padam. Okey, yang ni faham? Faham tu. Okey, faham jadi. So first ambil je pergi jarum ni letak di atas persilangan. Okey, dengan bukaan yang sama jangan ubah kedua ni bukaan ni dari jangan ubah bukaan jangka lukis, semua sama daripada F ke G sama, daripada G ke sini sama. Okey, jangan ubah, kalau awak buka banyak tu lah. Okey, so kita dengan bukaan yang sama lagi letakkan jarum. Okey, kita cari tengah antara F dengan G ni lah, antara G dengan bukaan ni lah, dengan persilangan tadi. Okey, so first. Alright, kita tengok ni. Okey, kemudian satu lagi. Alright, letakkan dekat F pula. Okey, dan kita pusingkan, cari persilangan dia. Alright. So, sudut yang dibuat adalah gariskan yang ni lah. Daripada sini sampai ke F. Okey, faham? Dapat tak? Okey, so sudut yang di sini adalah 120. 120. Okay, so kalau kita nak make sure, okay, kita boleh ukur guna protractor macam mana. Okay, kita boleh ubah ni sebenarnya. Okay, daripada sini. Okay, so kalau awak tengok, okay, kita letakkan tengah ni. Okay, so yang ni kita tengok yang bahagian dalam ya. Okay, letakkan betul-betul. And then, okay, daripada sini, kita pusingkan sampai ke mana garis tadi. Okay, so dia betul-betul 120.
Ni sampai dalam yang tengok ni kan daripada dalam ni 10, 20 sampai 120. Okey, so sudut ni 120 lah. Boleh start melukis sudut 120 dan 60. Boleh ya? Okey, kemudian kita dah lukis tu. Tengok kejap, ada lagi yang baru masuk ke? Okey, kemudian kita tengok macam mana kita nak lukis angle bisector. Kita nak lukis angle bisector. Angle bisector ni maksudnya pembahagi dua sama sudut. Kalau sini 70, sudut ni 70, maka kita nak bahagi dua kan sudut ni. Kita nak bahagi dua sudut ni. Lebih kurang macam ni lah. Sorry. Kalau yang ni 130, maka kalau angle bisector dia adalah jadi berapa? 165 kan? So macam mana kita nak construct? So kita nak construct. First, ambil lah jangka lukis. So first, kalau yang ni buka, buka, letakkan jarum ni di atas Y ni. Kemudian bukalah berapa sentimeter pun. Nak buka, lepas tu kita tandakan satu pada di sini. Pada garis YZ. And then satu lagi tanda dengan bukaan yang sama, tandakan satu lagi pada XY. Kemudian kemudian apa yang kita buat? Kita buka sikit. Buka sikit. Kalau kat tadi 4/7 kan? Kita bukalah sampai 5-6 cm ke? 6 cm. Kita pergi dekat yang persilangan antara X dengan Y tadi satu. Sekejap. Pusing dulu. Kat sini satu kan? Letak kat sini. Dan kita pusingkan. Biar dia dah buat satu persilangan kat sini. Kemudian kita pindahkan yang ni. Letakkan semula di sini dan kita buat satu lagi persilangan di atas. So kita jumpa persilangan antara dua ni kan? Boleh buat, sambunglah. Kemudian kita gariskan. Gariskan persilangan ni dengan yang tengah tadi. So sudut yang dibuat ni adalah separuh-separuh lah, 75, 75. Cuba kita ukur betul ke tak? Sudut asal. Daripada kosong ya. Sudut asal 70 kan? Betul tak 70 sini? 10 sampai 70. Kalau dibina tadi yang ni garis dia duduk dekat 35. So kita dapatlah sudut 35. Faham tak? Faham. Satu lagi. Satu lagi kita nak buat sudut separuh 130 ni. Samalah juga step yang sama. Step yang sama. Kita pergi dekat Y dia tadi. Kita bukalah berapa sentimeter pun. Kalau teacher buka
Okey, teacher buka dalam 4 cm ke? Okey, and then kita tandakan satu persilangan kat sini. And then satu lagi persilangan di sini. Alright. Kemudian kita buka sikit, biarlah sampai 5 ke. Okey, tak kisah. Okey, 5 cm. Okey, kita ambil dekat sini pula. Okey, dekat persilangan tadi satu. Okey, kita cari tengah dia lebih kurang. Okey, kat sini lebih kurang tengah dia. Okey, kemudian kita pindahkan dekat sini satu. Okey. Okey, dan kita buat satu. Alright. Lepas tu kita ambil pembaris dan gariskan. Alright. So sudut ni pembahagilah. Sudut 65. Okey, kalau dah tu kita cuba tengok guna protractor. Okey, kita tengok protractor. Okey, betul ke tak sudut dia? Okey, kita setkan kosong ni, kosong kat sini. Okey, kita tengok, ya betul tak 100? Asal dia 130 kan? Okey, sini 130. Okey, betul 130. Okey, tengah dia mestilah 65. Betul tak tengah dia 65? Betul lah 65. Okey, faham? Okey, mesti betul. Okey, so kita dapat separuh lah. Kalau sudut, maka sudut sini adalah 65 darjah. Okey, boleh ya? Okey. So seterusnya, okey, dah habis untuk menggunakan jangka lukis protractor. Okey, kemudian kita pergi kepada, sekejap, teacher tutup dulu ni. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada sudut. Okey, syarat-syarat sudut lah. The condition untuk sudut. Okey, vertically opposite angles at the intersecting lines are equal. Maksudnya, bila dua garis, okey, bila kita ada dua garis macam ni, ada dua garis persilangan, okey, kita akan ada, okey, kita akan ada 4 sudut, okey, di mana sudut D dengan B, okey, sudut D dengan B adalah sama. Okey, dan sudut A dengan C juga adalah sama. Okey, faham ke tak? Okey, sudut, okey, maksudnya sudut ya. Okey. Oh, lari dah. Okey, semula ya. Ada yang baru masuk ke? Sekejap. Okey, dapat skrin? Okey, nampak skrin Nampak. Okey. Okey, so kat sini teacher ulang balik. Jadi kita tahu bahawa A sama dengan C dan D sama dengan B. Okey, kalau dua garis bersilang, kita berdapat wujud bahawa A sama dengan C, D sama dengan B. Dan satu lagi, A plus D sama dengan 180. Begitu juga D plus C, ni bersebelahan 180. Okey, kalau kita tengok sini lah, A sama dengan C, B sama dengan D, A tambah D 180, D tambah C
ditambah C 180. Maksudnya 2 ni 180. Ni pun 180. Hak ni 180. Hak ni 180. Dan setentang dia adalah sama. Okey, itu condition dia. Faham? Boleh ya? Okey, seterusnya kita tengok self practice. Okey, kita tengok ya. For each of the following diagram, identify and state the vertically. Vertical ni maksudnya setentang. Okey, vertical ni bersetentang. Okey, bersetentang ni vertically opposite. Okay, opposite, vertically opposite, bersetentang. Okay, P, Q. So kita boleh buat kat sini, P sama dengan Q. Okay, faham? Lepas tu adjacent. Okay, ini untuk yang pertama. Okay, yang kedua, adjacent angle at the intersecting line. R dengan apa dia? R and P. Betul tak? Satu lagi R and Q. Okay, faham? Faham ke tak ni? Senyap je, ada tak wujud tak ni? Okay, faham kan? Okay. So sebab nanti teacher nak bagi latihan ya. Okay, semua latihan ni akan masuk, ada semua. Okay, okay, seterusnya. Kalau yang pertama, A dengan vertically opposite. Okay, satu adalah A sama dengan B. Okay, untuk yang kedua, A and C. Lepas tu yang lagi? A and B. C and B. C and B. Alright. Ni pun sama lah. Okay, boleh kan? R dengan, okay, yang ni R equal to T. Lepas tu yang ni pun sebab dia 90 darjah semua sama kan? R sama dengan S sama dengan T. Sebab dia 90 darjah semua sama lah kan? Okay, ni tak ada masalah. Okay, so yang ni copy each of the following. Okay, tengok nombor 2. Copy each of the following diagrams, mark and label. So kalau kat sini, first dia kata angle Y if X and Y are vertically opposite. Okay, so kat mana Y adalah setentang dengan X. Okay, so tandakanlah Y. Faham? Okay, yang kedua, angle Z if X and Z are adjacent. Adjacent ni maksudnya bersebelahan at the intersecting line. Okay. Okay, dia bersebelahan. If angle X and Z are adjacent. X dengan Z. So, Z nya kat sini lah. Faham? Okay, kalau Z kat sini, di sini pun adalah Z. Okay, nilai yang sama. Alright. Okay, yang ni pun samalah. Awak boleh buat sendiri. Kat mana angle Y dengan Z. Boleh? Okay, boleh ulang sekali lagi yang soalan A tu. Soalan apa? 2A. 2A, ya. Teacher boleh ulang sekali lagi? Okay. Dia sama je. Kalau awak tengok kat sini, okay, A dengan C sama Okay, kalau C dia kata X and Y are vertically opposite ni maksudnya bersetentang. Bersetentang. So kalau X kat sini maka Y dia adalah di atas. Setentang. Setentang nilai dia adalah sama. Okay, yang kedua Z, if X and Z are adjacent. Adjacent ni maksudnya bersebelah. Okay, opposite-nya setentang.
Okay, opposite setentang, adjacent sebelah. Okay, X setentang dengan Y. Lepas tu X dengan Z adalah bersebelah. Sebelah X ni. So sini adalah Z. Okay, sini pun boleh Z. Okay, faham? Boleh tak? Boleh teacher. Alright. So, kita tengok slide seterusnya. Okay, so sekarang ni kita dah tahu cara hukum-hukum dia. So, kita sekarang ni nak pergi kepada macam mana nak cari nilai. Determine the values mencari nilai. Okay, kalau tengok contoh ni, dia suruh cari nilai X. Okay, so nilai X ni kalau awak tahu kan, satu sudut ni nilai dia berapa? 180 kan? Okay, bila semua 180, so dapat tak nilai X? Of course dapat, sebabnya 180 tolak 35 dapatlah 45. So nilai X adalah 45. Okay, seterusnya untuk nilai Y, okay, awak tahu ni kan persilangan antara dua garis, maka Y sama dengan 62. Alright, faham? Okay, itu untuk soalan ni lah dalam buku awak tu, teacher saya screenshot je. Okay, kita tengoklah pada self practice 8.2b. Okay, the diagram find the values of X and Y. Okay, X and Y. Kalau sini awak tengok persilangan antara dua. So of course nilai X adalah berapa X? Kelas? 140. Ya, 140 darjah. Okay, berapa nilai Y? 100. Ya, 100, betul. Okay, 100 ya, sebab okay, bersebelahan, adjacent. Alright, okay, kita tengok ke pula B. Okay, berapa nilai X? 24 darjah. Okay, 24 degree. Okay, betul. Okay, Y? Kira 42. ya? 42. 48. 48. Berapa? 44. Y? Kira molek. Macam mana nak dapat 48 darjah. Salah. 54. Salah. 52. Kan awak tahu Y ni dia adalah 180 kan? Betul tak? Jadi Betul. 180 tolak 32. Okey, berapa? 148. Ya, 148. Betul? Okey, 148. Ada betul tadi? Teacher tak dengar 100 depan? Okay, so itu cara dia kita nak kira nilai X dengan Y. Okay, setakat ni faham ke tak? Faham. Okay, faham Okay, seterusnya, okay, so yang ni practice 8.2C ni boleh buat sendiri. Okay, teacher tunjukkan satu. Macam mana nak cari nilai X dengan Y. Yang ni, nombor 2 ni sebagai homework lah. Okay, homework dalam buku teks awak. Alright, seterusnya okay, kita tengok PR ni adalah garis lurus kan. Okay, PR dengan QOT adalah garis lurus. So, macam mana nak cari nilai X dengan Y? Okay, so first apa yang kita boleh cari dulu? Daripada X dulu ke Y dulu kita boleh cari? X. Ya. Kita boleh cari X dulu. Okay, macam mana yang cari X? Okay, bawa tengok ni kan garis lurus kan? P dengan R, Q dengan T adalah garis lurus. So awak tengok ni garis ni.
Okey, garis ni. Okey, sudut 84 ni sama di sini. 84. Betul tak? Dia sama. Maka 18 tambah X, nilai dia adalah 84. Betul? 18 tambah X bersamaan dengan 84. Okey, so nak cari X sama dengan mestilah 84 Tolak 18. belas. Okey, 84 tolak 18. Okey, berapa? 66. Berapa? 66. Okey, semua dapat? Okey, so sekarang ni dapat 66. Dapat tak cari Y? Okey, Y boleh cari kan? Y sama ada nak guna X ni pun boleh ataupun nak guna yang ni pun boleh. Ni pun garis lurus kan? Okey, so semua ni berapa nilai dia? Yang besar ni? 180 darjah. Okey, 180. Nak cari Y, kita tolak lah kan? 180 tolak 84 tolak 38. Betul? Tolak 84 tolak 38. Dapatlah Y. So, okey. Kira berapa dapat? 58 darjah. Berapa? 58. Ya, saya dapat 58 darjah. Okey, faham setakat ni? Okey, so teacher harap faham ya. Okey, so yang nombor 2 ni boleh buat sebagai latihan. Okey, kemudian kita tengok slide seterusnya. Okey, so yang ni boleh buatlah Mastery Q 8.2 ni. Okey, teacher tunjuklah satu contoh. Okey, sebab kita ada 4x1. Okey, teacher tunjuk nombor 3. Okey, nombor 1, 2 ni boleh buat sendiri. Okey, kita buat sama-sama soalan nombor 3. Okay, so sekarang ni awak tengok di sini dia bagi POS ni satu garis lurus, QOT garis lurus dan ROU adalah garis lurus. Okay, kemudian kita tengok mana yang sama dulu. Ada tak sama? Okay, so kalau kat sini awak tengok sudut sini. Sini 40 ni adalah sini kan? Sama sini sudut 40 darjah, betul tak? Betul. Okay, so 40 darjah. So awak tengok sini adalah garis lurus. Maka so total keseluruhan ni adalah 180 darjah. Okay, faham? Okay, so apa yang kita boleh buat adalah 4x tambah 40 tambah x. Betul tak? 4x tambah 40 tambah x, nilai dia berapa? 180. Kan? Faham? Okay, so kita boleh buat 4x tambah 5x, 4x tambah x adalah 5x. 5x tambah 40 sama dengan 180. Okay, so kita nak dapatkan 5x sahaja. Mestilah 180, yang ni tolak. Jadi tolak kan? So tolak 40. Jadi tinggal berapa? 140. Betul tak? 180 tolak 40 jadi 140 kan? Okay, macam mana nak dapatkan X? Iaitu 10 bahagi. 40 bahagi 5. Okay, berapa nilai X? $28. Ya, so kita dapat X adalah 28 darjah. Okay, boleh? Faham ke tak? Okay, so itu soalan nombor 3. Nombor 1, 2 boleh buat kan? Okay, cara yang sama je. Okay, seterusnya kita pergi kepada
10. Okay, kita nak tengok kepada angles related to parallel lines and transversal. Okay, transversal ni apa maksud transversal? Garis lintang. Okay, garis lintang. Okay, so garis lintang yang melalui dua atau lebih parallel lines. Okay, dua ataupun lebih parallel lines. Okay, so yang ni lah, kita ada dua parallel lines. Ada satu garis melintang. Okay, garis lintang, garis yang cross parallel lines ni. So ini adalah AB. Okay, so garis AB ni yang kita kenali sebagai transversal. Okay, faham? Okay, cuba kita tengok latihan. Okay, tengok ni. So dia suruh draw another transversal label. Okay, label the transversal. Okay, so first kali label the transversal AB. Okay, daripada AB ni yang mana satu garis lintang dia? Okay, so garis lintang yang ni lah, kan? So kita boleh tandakan yang ini sebagai AB sebab dia cross garis parallel, kan? So garis. Lepas tu dia kata then draw another transversal. Draw lah, ambil pembaris, garislah another transversal. Okay, itu kita gariskan. Okay, another transversal dan label as PQ. Okay, tandakan ni sebagai PQ. Okay, boleh? Boleh. Alright. Okay, seterusnya B sama juga kat yang mana satu garis transversal. So yang ni garis transversal, kan? Okay, kemudian draw another line. So kita draw lah another line. Okay, boleh buat kat sini. So tandakan ni sebagai PQ. Right. Yang ni mana satu? AB, transversal AB. So ni boleh buat yang ni lah, kan? A, B, and then draw another. Okay, kita buatlah satu lagi. P, Q. Okay, faham? Alright. Okay, so yang nombor 3 ni pun sama. Determine the level for each of the following diagrams. Determine if the line label PQ is a transversal or not. Okay, yang ni transversal or not transversal? Not transversal. Not. Kenapa not transversal? Kenapa not? Sebab dia tak lalu pada garis selah. Dia tak lalu garis selari. Okay, dia tak lalu garis selari. Okay, macam mana pula PQ? Adakah transversal? No. Okay, not transversal sebab P ni adalah yang garis selari. Tapi yang ni bukan pada garis ni, kan? Ni bukan garis tu straight line selari. Okay, yang macam mana C pula? Not transversal juga, kan? Yes. Okay, ni pun not transversal. Okay. Okay. Kemudian kita tengok kepada latihan corresponding angles. Okay, so apa yang penting tadilah kalau kita menggunakan transversal, bila ada transversal, okay, transversal and then the parallel lines, okay, kita akan dapat sudut-sudut yang ada nilai. Okay, bila ada transversal, transversal ni bila ada ia lalu dan ada garis selari, so kita akan dapat ni macam sudut awak tengok ni, dia macam huruf F, kan? Kalau terbalikkan ni macam ke huruf F. Betul tak? Okay, ni macam huruf F. So nilai kat sini adalah sama. A dengan B adalah sama. Ataupun nilai atas ni sama. Okay, faham ke tak? Ya, maksudnya satu ni yang ni dengan satu ni adalah
sama. Alright. Yang ni macam huruf F. Okey, kalau satu lagi, yang ni kita panggil sebagai corresponding angle. Ingat kalau corresponding angle bentuk dia huruf F. Alternate angle. Okey, kalau alternate angle awak perasan ini sudut Z. Okey, kita juga kenali sebagai sudut Z. Okey, macam di Z. Kalau Z awak tengok C dengan D. Sudut bucu dia adalah sama. C dengan B. Okey, kenali sudut Z. Okey, kemudian the sum of interior angle. Okey, sum interior angle ni adalah sudut C. Okey, C maknanya saya boleh C macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Okey, sudut C. Ataupun U pun boleh, sama. Okey, so dia dua dalam ni, bila hasil tambah dia adalah, hasil tambah dia adalah 180. Faham? Okey, cuba kita tengok pada latihan. Alright, so kalau kat sini dia kata, shoot. Okay, so kalau kat sini dia kata explain whether two angles label corresponding angle, alternate angle. Okay, kalau yang ni apa benda? Corresponding kita ada tiga. Satu corresponding, kedua alternate, ketiga interior. Sebut 1, 2, 3. Corresponding. Yang ni adalah interior. Yang ketiga. Ingat kalau yang ni A dengan B A dengan B. So yang ni adalah interior. Corresponding bentuk F. Alternate bentuk Z. Interior bentuk C. Boleh? So yang ni awak tengok adalah bentuk C kan? Kalau yang ni bentuk apa? Corresponding. Yang ni adalah bentuk, betul, corresponding. Satu. Yang ni? Alternate. Betul, alternate. Kalau yang ni? Corresponding. Ya, corresponding. Faham? Faham. So copy and label ni, label lah. Teacher rasa awak dah faham dah mana satu alternate, corresponding. Right. So kita tengok seterusnya. Macam mana kita nak determine whether two straight line are parallel. So yang ni macam mana nak cari nilai lah. Kita nak tentukan apakah dua garisan yang diberi tu adalah parallel ataupun tidak. Kalau parallel mesti sudut dia sama. Ni sebab sudut sama maka ia adalah parallel. Kalau dalam ni, kalau nak tahu parallel tak, kita tengok dia punya yang ni kalau dua-dua dalam ada sudut C kan. Kalau sudut C, bila hasil tambah dia mestilah 180. Cukup tak 180? So tak cukup 180 iaitu 170 ya kan. So ia adalah not parallel. So latihan dia determine whether parallel ataupun tak. So yang ni boleh buatlah sebagai homework. Kita cuba tengok soalan B. B ni parallel or not parallel? Parallel. Ya, parallel. So A dengan C ni boleh buat sendiri ya, tentukan parallel or not parallel. Tapi A boleh tengok terus A berapa? Parallel or not parallel? Parallel. Yeah, parallel. Sebab apa? Parallel dia sudut Z. Z besar ni. Yang ni sini sama kan? Sudut Z kan? Sudut Z. Sebab dia adalah alternate. Yang ini adalah corresponding.
Alright. Okay. So C ni boleh cari sendirilah. Betul ke tak ataupun ia adalah parallel atau not parallel. Okay, seterusnya kita tengok ni, kita nak cari value lah. Okay, value. Okay, macam mana? Okay, cuba tengok kepada self practice. Okay, teacher buat satu je. Okay, yang ni boleh cuba sendiri. Soalan nombor 2. Okay, kita nak cari nilai A, B, C dan D. Okay, kita guna segala ilmu yang kita ada tadi. Okay, apa yang kita boleh cari nilai dulu. Okay, A, ada tak yang sama? Boleh tak A? Berapa nilai A? Kelas, boleh seorang bagi tahu apa nilai A? 76. Ya, 76. Okay, A ni sama dengan 76. Okay, kemudian C, B. Okay. Berapa? 76. 76. Alah. 70. Ya, 70. C? 70. Ya, 70. D? 70. Ya, 70. Semua B, C, D 70. Awak perasan ni D ni adalah 70 kan? Okay, D nampak kan sebab dia straight kan 180. Okay, so 70. Kemudian yang ni D ni sama dengan C kan 70. Lepas tu tetang dia ni pun 70. Okay, faham? Okay, so yang ni boleh try buat lah. Okay, nampak tu sikit. Okay, tapi senang je yang ni nombor 2. Okay, kemudian kita nak pergi kepada angles, elevations and depression. Okay, elevation ni maksudnya dongak. Okay, dongak. Okay, depress ni maksudnya tunduk. Okay, dongak dan tunduk. Ni dongak. Okay, maksudnya mata pelajar ni dia tengok ke atas. Okay, so sudut yang dibuat adalah antara garis selari. Okay, mesti selari dengan tanah ni. Okay, dan sudut dia tengok ke atas. So ini yang sudut yang dibuat adalah angles of elevation. Okay, sudut tunduk pula dia tengok ke bawah. Okay, yang ni horizontal line ni mesti selari. Okay, selari dengan tanah. Okay, sudut yang dibuat macam mata tengok ke bawah. Okay, ini sudut yang dibuat. Okay, so yang ni kita panggil sebagai depression. Okay, boleh? Okay, so itu adalah maksud angles, elevation and depression. Okay, seterusnya. Example, dia kata draw and label angle A to donate the angle elevation of Umi from Devi. Umi from Devi, maksudnya Devi tengok Umi kan? Okay, sebab dia kata elevation of Umi from Devi. Okay, sudut dongak antara Umi dengan Devi. From Devi, dari Devi. Maksudnya Devi tengok Umi. Kalau Devi tengok Umi, kalau elevation, sudah jadi macam ni. Faham? Okay, sudut ni lah. Okay, A ni. So ini adalah A. Okay, B pula. Dia kata depression of Devi from Umi. From Umi. Kita tengok nama. Perkataan mana? From. Dia mesti tengok ke bawah. Yang ni adalah Umi. Dia tengok Devi yang ni. Okay. So Umi, Devi. Yang ni adalah depression. Okay, faham?
Faham ke tak? Faham. Okay, so yang ni practice 8.3 ni awak buat lah. Okay, kat mana yang penting sekali awak kena buat yang ni garis lurus. Okay, kat sini. Okay, ni kena ada garis selari dulu. Selari. Okay, lepas tu tengoklah. Mana satu. Okay, yang ni kapal terbang. Garis. Yang ni adalah sudut A kan. Angles, elevation. Okay, tengok ke atas. Okay, yang ni ke bawah. Yang ni adalah B. Angles of depression. Okay, rock from Chesney. Alright. So, yang ni boleh buatlah. Okay, yang ni latihan je. Latihan sama. Kena buat. Okay, kita tengoklah satu soalan. Nak cari nilai X dengan Y. Okay, cari nilai X dengan Y. Okay, macam mana? Okay, so sini adalah selari. Y. Ni 88. Okay, macam mana nak buat? Okay, kalau kat sini kita tengok. So, apa ni? Tak boleh lukis Okey, awak tahu sini adalah sudut 88, maka apa dia? Okey, kalau sini 25, sini 88, sini sudut F kan? Okey, berapa? 88 tolak 25. 63. Ya? 63. Okey, so sudut sini adalah 63 lah. Okey, faham? Sudut ni sahaja adalah 63. Okey, so dapat tak nilai X? Okay, nilai X ni kan macam ni kan? Ni. Okey, so kalau sini 63, dapat tak sini berapa? Mestilah yang ni 180 tolak 63 berapa? 114. 180 tolak 63. 117. Ya, 117. Okey, so kita dapatlah nilai X 117. Okey, boleh? Boleh. Okey, so kita dah dapat 117. Maka okey, nilai sini sama kan? Okey, ke sini. Sini kalau sini 63, ni 63, maka sini berapa? 63 juga. 63 63 jugalah kan? Okay, kat sini semua bukan 63 ni. Sini 88 kan? Okey, 88. Jadi 180 tolak 88. 63 yang ni je. Sini semua ni 180 kan dia ni. Bentuk ni. Kan? Sini 180. Berapa? 88. Maka sini? 19 tu. 90? 92. Okay, so sudut sini 92. Okay, so kalau sini 92 ni pun selari kan?
Okay, so kita dapat ni, so sini adalah samalah Y ni. Sudut ni sama kan? 80 lah, 8 lah. Faham? Bila tambah 2 ni 180 darjah. Betul tak? Betul. Okay. So kita dapat kat sini X 117, Y berapa? 80. 8. Y 88. Okay, seterusnya assuming W adalah is a horizontal line. Okay, find the angle elevation of V from T. V from T. Okay, kalau V from T macam mana? Apa nilai dia? V from T daripada sini. Dia tengok, T ni tengok ke V. Dia ni adalah horizontal. Okay, berapa sudut dia? Dia mestilah adalah elevation kan? So berapa sudut yang tengok? Mestilah sudut ni kan? Betul tak? So untuk soalan B, elevation dia adalah 92. Berapa sudut ni? 92. 92. Okay. 92 darjah inilah. Okay, faham ke tak? Dia tengok ke atas sudut 92 darjah. Okay? Okay. Alright. So, seterusnya ni dah habis lah. Sekarang ni secara overall kita dah habislah untuk tajuk angles of lines and angle. So teacher nak you buat, okay, tak perlu hantar yang ni, buat je dalam buku latihan Mastery Q 8.3. Okay, semua tu okay, so teacher nak you buat semua ni dalam latihan buku tulis. Okay, di samping tu teacher nak you juga buat habiskan untuk buku Power Up topik lines and angle. Faham? Okay, nanti teacher akan bagi jawapan untuk keseluruhan, nanti teacher akan masukkan dalam Telegram latihan. Jawapan. Okay, jawapan bagi chapter ni. Okay, so boleh semak lah. Okay, buat dulu baru semak. So yang ni buku latihan, buku teks ni, buku teks ni awak boleh tengok jawapan di belakang lah. Alright. Okay. Dan teacher nak juga hantar submit latihan. Submit latihan teacher akan bagi assignment yang lain, nanti awak kena submit. So teacher akan post dalam Telegram nanti, dalam grup Telegram, okay? Okay, so setakat ini sahaja perjumpaan kita pada hari ini. So buat latihan lah, okay? Okay, Assalamualaikum. Boleh dismiss ya.